Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi peluang kepada kita agar kita dapat sama-sama membicarakan mengenai ilmu daripada kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, dan juga kita memuliakan kepada para habaib, para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah taala di mana sahaja berada. Dan pada malam ini agak kelewatan kerana ada tahlil sedikit, dan insya-Allah alhamdulillah Allah masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama membicarakan mengenai kitab Hikam. Dan kita telah sampai pada muka surat yang 47. Muka surat yang ke-47, kita masih lagi sambungan mengenai adab ini. Jadi baris yang ketujuh daripada bawah, baris yang ketujuh daripada bawah, muka surat 47. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faqad yaqta'u al-madadu anhu min haitsu la yash'uru walau lam yakun illa mana'al mazida wa qad yuqamu maqamal bu'di min haitsu la yadri walau lam yakun illa an yuqalliyaka wa ma turidu. Maksudnya, maka terkadang diputuskan tulung daripadanya sekira-kira tiada mengetahui, dan jikalau tiada putus tulung melainkan tertegahlah bertambahnya, dan terkadang didirikan pada makam jauh daripada sekira-kira tiada tahu ia, dan jikalau tiada ada jauh melainkan menyembunyikan ia akan dikau dan berbuat barang yang engkau kehendaki. Apa maksud daripada kalam ini? Mengatakan bahawa ada kalanya Allah Ta'ala memutuskan pertolongan kepada siapa? Kepada seorang yang nak berjalan kepada Allah. Maka Allah putuskan pertolongan dalam keadaan dia tidak menyedari. Allah Ta'ala putuskan daripada memberi pertolongan kepada dia dalam melakukan ibadah sebagai contoh. Oleh itu, maknanya meskipun tiada terputus pertolongan, kalaupun Allah teruskan beri pertolongan kepada dia, maknanya tetapi Allah Ta'ala tak bertambah kepada dia keimanan. Kadang Allah Ta'ala tolong, tapi tidak bertambah kepada dia. Tak tambah apa? Tak tambah keimanan. Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Dia tidak putuskan pertolongan. Dia bagi kadang-kadang. Tetapi bila dia bagi pertolongan, dia tidak sedar, iman tidak bertambah. Dia minta Allah, dia apa saja yang dia nak Allah bagi. Nak ini bagi, nak ini bagi, Allah minta. Alhamdulillah, saya nak kenderaan, Allah Ta'ala bagi kenderaan. Saya minta Allah Ta'ala supaya saya naik pangkat, Allah bagi naik pangkat. Saya nak ni, maka saya minta supaya saya dapat rumah baru, dapat rumah baru. Maka Allah tak putuskan pertolongan, tetapi terhalang dia daripada mendapat keimanan, ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Allah Ta'ala sebenarnya putus dah pertolongan pada dia. Allah tak tolong dia, tapi dia tak sedar. Sebab apa? Sebab dia merasakan pertolongan itu tidak putus, kerana Allah bagi apa yang dia kehendaki, tetapi Allah tidak menolong dia dalam melakukan ketaatan kepada Allah.
Maka inilah maknanya yang perlu ditakuti oleh sang hamba Allah Subhanahu wa taala, kerana kadang-kadang nikmat yang Allah bagi kepada hamba-Nya itu kadang-kadang dia sudah tidak mendapat pertolongan dari segi ibadat. Mendapat apa yang dia kehendaki dari segi nikmat, tetapi dia tidak mendapat dari segi ibadat. Dia tidak mendapat dari segi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa terkadang diputuskan tolong, Allah tak tolong dia, daripada sekira-kira tiada mengetahui, dalam keadaan dia tak tahu, Allah tak beri pertolongan kepada dia, tapi dia tidak sedar. Dia tidak sedar yang selama ini dia nak ibadat, Allah tak tolong dia buat ibadat. Tapi Allah bagi dia nikmat, maka oleh kerana Allah bagi dia nikmat, Allah tak beri pertolongan pada dia, maka dia tidak sedar, dia menyangka Allah kasih pada dia. Sebab apa? Sebab Allah bagi nikmat pada dia, Allah bagi dia sihat, Allah Ta'ala bagi dia harta, Allah Ta'ala bagi apa yang dia kehendaki, tetapi dia tidak sedar Allah tak tolong dia dalam melakukan ibadat. Dan jikalau tiada putus tolong, melainkan tertegahlah bertambahnya. Kalau Allah terus tolong dia, Allah tolong dia, tetapi dia ini tidak bertambah iman, tidak bertambah taat kepada Allah. Dan ini dia tidak sedar. Maknanya Allah beri dari sudut, tapi di satu sudut seperti nikmat dunia Allah bagi, tetapi nikmat agama Allah tarik. Sebagaimana kita nyatakan dahulu, nikmat ada tiga: nikmat dunia, nikmat agama, nikmat akhirat. Maka Allah bagi nikmat dunia, Allah tarik nikmat agama. Dia tidak sedar. Tidak sedar dalam keadaan macam tu. Terkadang didirikan pada makam jauh, pada sekira-kira tiada mengetahui. Dan dia juga tidak sedar bahawa kedudukan dia itu jauh dengan Allah. Dia menyangka bahawa dia dekat dengan Allah, tetapi sebenarnya kedudukan dia jauh dengan Allah. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dengan Allah. Maka dia tidak menyedari, kerana bagi dia sudah dapat harta, dia dapat kesihatan, dia pun sembahyang, dia sudah sembahyang, tetapi sebenarnya walaupun dia sudah sembahyang, tetapi pertambahan dari segi keimanan itu tidak. Semakin mana semakin jauh, semakin jauh. Sebab itu katanya, sesiapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah takut kepada Allah, dia bukan semakin dekat tetapi semakin jauh. Semakin jauh dengan Allah. Maka kadang-kadang Allah berikan dia satu kedudukan, dan maka didirikan pada makam jauh. Allah dudukkan dia dalam keadaan dia tu jauh dengan Allah, sekira-kira tiada tahu, dalam keadaan dia tidak mengetahui. Hakikatnya dia jauh dengan Allah Ta'ala. Maka jauh kita dengan Allah Ta'ala apabila kita ini berat nak melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun Allah memberi nikmat kepada kita. Dan jikalau tiada jauh, melainkan disembunyikan ia akan dikau, dan berbuat barang yang engkau kendaki. Baik, andai katalah dikatakan bahawa tidak jauh, andainya Allah Ta'ala menempatkan di satu tempat, ataupun seandainya Allah maknanya dia melakukan ataupun membiarkan dia tadi dalam melakukan, dia tidak jauh, maknanya dia melakukan ketaatan contohnya, tetapi dikatakan walaupun dia melakukan ketaatan, tetapi akhirnya ketaatan itu tidak memberi manfaat kepada dia. Bahkan sampai satu peringkat, kadang-kadang Allah biarkan dia menurut hawa nafsu dia. Biar saja dia ikut hawa nafsu dia. Apa kamu nak buat-buatlah. Kita buat begini-begini pun Allah tak turun bala pun. Mana contoh dia, maka dia rasa Allah kasih pada dia. Tapi sedangkan dia itu semakin hari semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dengan Allah. Apabila dia meninggalkan ketaatan ibadat kepada Allah. Jadi ada orang menyangka bahawa bila seseorang itu mendapat nikmat daripada Allah,
Allah beri nikmat tidak putus-putus, dia menyangka bahawa dia dekat dengan Allah. Padahal dia jauh. Kerana apa? Kerana nikmat yang Allah beri tidak membawa dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa seseorang itu jauh kepada Allah walaupun dia sudah melakukan taat? Kerana kadang-kadang di dalam taat itu dia tidak menjaga adab dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kemarin kita sudah bagi contoh seperti orang itu sembahyang, dia sembahyang. Tetapi ketika mana lepas sembahyang dia tidak berzikir, dia tidak berdoa, dia terus lari. Lepas beri salam terus lari. Maka dia sudah melakukan taat, tetapi dia tidak menjaga adab sebagai hamba yang perlu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apabila seseorang itu tidak mempunyai adab dalam melakukan ibadah kepada Allah taala, maka kedudukannya semakin hari semakin jauh dengan Allah taala. Maka memerintahkan ia akan dikau daripadanya dengan kehendakmu, dan menjauhkan ia akan dikau daripada pintunya dengan mendatangkan tolongmu. Dan inilah maknanya maka ni tipu daya. Inilah tipu daya Tuhan. Jikalau ada engkau mulia atasnya, nascaya tiadalah meninggalkan ia akan dikau serta kehendakmu. Maka engkau lihat bahawasanya engkau itu di dalam tempat hampir, berasa hampir dengan Allah, dan engkau di dalam tempat jauh, padahal engkau ini jauh. Apa maksudnya? Allah Ta'ala ini sampai satu peringkat membiarkan kita ataupun membiarkan seseorang. Allah Ta'ala ini membiarkan seseorang itu akhirnya menurut kehendak hati dia. Maka dia menurut kehendak hatinya, akhirnya dia ini maknanya tidak mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Maka dikatakan memerintah akan dikau daripadanya dengan kehendakmu. Maknanya apa? Sampai satu peringkat kamu ikut kehendak kamu, maka kita pun ikutlah kehendak kita. Apa saja yang kita nak tu kita pun ikut kehendak kita. Maka dikatakan Allah pun biar ikut kehendakmu, nak ikut nafsu kamu ikutlah, Allah biarkan saja. Dan menjauhkan ia akan dikau daripada pintunya, dan kamu ni semakin jauh dengan pintu Allah, jauh dengan pintu taubat. Sepatutnya bila lalai buat maksiat istighfar, tapi tidak istighfar. Sepatutnya bila jatuh kepada maksiat dosa, patutnya bertaubat, tapi tidak bertaubat. Maka Allah biarkan dia ini duduk dalam keadaan mengikut hawa nafsu. Dengan mendatangkan tolongmu, dengan mendatangkan pertolonganmu sendiri, dengan kamu merasa diri kamu sendiri, kamu rasa mendapat pertolongan diri kamu sendiri. Maknanya apa? Oh, aku ini kaya dengan sebab kerja aku, aku ini naik pangkat dengan sebab rajin aku. Maka dia memandang kepada dirinya sendiri. Dia memandang kepada dirinya sendiri, sedangkan dia jauh dengan Allah Ta'ala. Dan inilah makar. Inilah makar. Apa makna makar? Maka ini adalah tipu daya. Berasa diri bijak, berasa dirinya bijak, rasanya sudah bagus, tetapi dalam waktu yang sama menurut hawa nafsu. Dalam waktu yang sama menurut hawa nafsu. Maka dia ikut hawa nafsu dia. Kalau dengan adab dengan Allah, dia rasa nak semayang lewat, dia semayang lewat. Pukul nak masuk maghrib dah baru semayang asar. Rezeki kurang tak? Tak berkurang. Allah biar ikut anda menaik hawa nafsumu. Mu nak semayang lewat ke, Allah biar saja. Mu nak buat maksiat pun, Allah biar saja kamu. Maka dalam biar itu, Allah tak tarik pun nikmat dia. Allah biarkan dia. Maka sebenarnya dia rasa ketika itu, dia rasa dia dekat. Maka sebenarnya dia jauh dengan Allah Ta'ala, dan dia jauh dengan pintu Allah. Apa pintu Allah? Orang yang maksiat itu pintunya istighfar. Orang yang jatuh dosa besar pintunya taubat. Tapi walaupun dia maksiat, dia tidak istighfar. Walaupun dia jatuh maksiat, dia tidak bertaubat. Dia tidak bertaubat. Kenapa? Kerana Allah tutup pintu dia dengan Allah.
Tahu dia ahli maksiat, dia tahu dia buat maksiat, tapi dia ditutup pintu taubat oleh Allah. Dalam waktu yang sama, Allah biarkan kau pandailah kamu nak buat apa-apa pun. Nak buat apa-apa. Maka dia rasa nak semayang, dia semayang. Dia rasa tak nak semayang, dia tak nak semayang. Adakah rezekinya berkurang? Tidak berkurang. Allah bagi dia rezeki. Allah Ta'ala bagi. Satu orang pernah bertanya, dia kata, Ustaz, ada saya tengok orang itu dia tak semayang pun Ustaz, tapi rezeki dia murah Ustaz. Dia kata, dia buat apa-apa berjaya belaka, tapi dia tidak semayang. Macam mana kita nak bagi tahu bahawa maknanya nak bagi tahu bahawa apabila seseorang itu diberi nikmat, tidak semestinya Allah Ta'ala ini dekat dengan dia. Ingat, orang yang sentiasa diberi nikmat kepada Allah, belum tentu, tidak semestinya orang itu dekat dengan Allah. Tidak semestinya begitu. Kerana sesungguhnya bila saja Allah Ta'ala beri nikmat, bila Allah Ta'ala beri nikmat kepada seseorang, nikmat orang itu dia dapat dia guna kepada apa? Kalau dia guna kepada mendekatkan diri kepada Allah, itu makna nikmat dia tadi membawa dia dekat dengan Allah. Tetapi dia mendapat nikmat tetapi dia mengikut hawa nafsu, ikut hawa nafsu, bermakna dia jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahawa itu maka Allah, maka Tuhan tipu daya Allah. Tipu daya Allah. Maknanya ingat, orang-orang saleh apabila dia nak dapat, dia rasa takut kepada Allah. Takut Allah bagi supaya dia ikut hawa nafsu dia. Takut dia kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia bimbang, takut dia semakin jauh dengan Allah. Dan jikalau ada engkau mulia atasnya, nescaya tiada meninggalkan dia akan dikau serta kehendakmu. Seandainya, maknanya kalau kamu ini dikatakan bahawa jika kamu ni mulia di sisi Allah, kalau kamu mulia di sisi Allah, sudah tentulah Allah Ta'ala tidak akan membiarkan kamu. Kalau kamu mulia di sisi Allah, Allah tak biarkan kamu ikut hawa nafsu. Kalau Allah tu, kalau kamu ini mulia, Allah tak akan biarkan kamu mengikut hawa nafsu. Sebab tu Allah bagi nikmat, Allah biarkan ikut kamulah. Nak buat macam mana ikut kamu. Maka ini tanda apa? Kamu jauh dengan Allah. Tapi kalau orang mulia macam mana? Orang dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, Allah jaga dia. Dia tidak mudah jatuh kepada hawa nafsu. Alhamdulillah, satu orang datang, dia kata, saya dahulu Ustaz bila sebut Allah zikir, maka masa hari hati pun mari ingat pada Allah. Dia kata ingat kepada Allah. Alhamdulillah, maknanya rasa sedap saja. Tapi hari ini Ustaz, saya semakin bertambah ibadat sunat. Rajin. Maksiat saya jadi benci. Alhamdulillah, maksiat benci. Tapi rasa lazat ibadat kurang macam dulu. Macam mana ni Ustaz? Dia tanya kita. Kita kata begini, masalah ibadat kita, rasa zauq, rasa lazat itu masalah berkurang ke tidak berkurang, perjalanan kita ibadah. Jangan tertipu daya. Teruskan melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sama istiqamahkan kita pada amal. Kejayaan besar kalau kita boleh merasa benci kepada maksiat. Maka apabila seseorang tadi Allah Ta'ala nak muliakan, Allah Ta'ala akan jadi dia mudah nak beribadat, dia mudah nak meninggalkan maksiat. Maka bersyukurlah kita kalau kita nak buat ibadat, Allah Ta'ala bagi. Maka pertambahan itu duduk kepada keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Maknanya kalaulah iman tidak bertambah, takwa tidak bertambah, kedekatan kita pada Allah tidak bertambah, tetapi pertolongan Allah bertambah. Ini tipu daya. Jaga-jaga. Pertolongan Allah bertambah. Kita minta Allah, ya Allah, majukanlah perniagaan. Maka perniagaan maju. Kita berdoa pada Allah, kita berniaga, mereka maju. Kita pun kata, alhamdulillah rezeki saya murah sekarang ni, perniagaan saya maju. Maknanya Allah beri pertolongan. Allah Ta'ala beri pertolongan. Orang yang inginkan naik pangkat,
Dia minta dengan Allah, Allah beri naik pangkat. Maka Allah tolong, Allah bagi. Tetapi kena ingat, pertambahan kita dari segi iman, ketambahan kita dari segi ibadat macam mana? Kalau pertambahan dari segi ibadat itu maknanya semakin berkurangan, pertambahan itu tidak ada, semakin berkurangan, pertolongan saja ada. Maka pertolongan ada, pertambahan tiada, maka itu tipu daya. Daripada Allah Ta'ala, hendaklah kita merasa takut kepada Allah. Kerana apa? Kerana pertambahan dari segi ibadah, pertambahan dari segi iman itu tidak ada, walaupun pertolongan itu ada. Maka disangkanya dia ini mulia, sebenarnya tidak mulia kalau tidak ada pertambahan dari segi iman. Maka dikatakan bahawa nascaya tiadalah meninggalkan ia akan dikau serta kehendakmu. Kalau kamu orang mulia di sisi Allah, Allah Ta'ala tak biarkan kamu ikut kehendak kamu. Allah tak biarkan kamu mengikut hawa nafsu. Maka engkau lihat bagaimana engkau itu di dalam tempat hampir. Bagaimana kamu kena lihat bagaimana kalaulah kamu ini berada di tempat yang hampir dengan Allah. Dan engkau di dalam maknanya bahawasanya engkau lihat engkau ni hampir. Padahal engkau di dalam jauh. Macam mana kita nak beza kita ni dekat, kita ni jauh? Maknanya ada orang merasakan bahawa dia dekat dengan Allah melihat kepada pertolongan. Ada orang melihat mengikut pertolongan. Padahal ada orang melihat ikut pertambahan. Apa beza pertolongan dengan pertambahan? Pertolongan dari segi zahir, pertolongan dari segi nikmat dunia, pertambahan dari segi nikmat agama. Tu kita dua. Maka kita nak tengok dekat tidak dekat kita, istidrak ataupun tidak, kita kena tengok kepada pertambahan. Bukan pada pertolongan nikmat dunia, atau bukan pada pertolongan, tetapi tengok pada pertambahan. Kalau pertambahan dari segi ibadat itu ada, kalau pertambahan dari segi takwa itu ada, bermakna kamu dekat dengan Allah. Alhamdulillah, gembiralah kamu. Tetapi kalaulah pertolongan kamu ada, kamu dapat pertolongan lebih, apa saja kamu minta Allah Ta'ala beri, apa saja kehendak kamu Allah Ta'ala beri. Kamu nak menega pun maju, kamu nak ni kamu nak apa-apa pun Allah Ta'ala beri pertolongan. Allah bagi pertolongan itu bertambah ataupun berterusan pertolongan Allah. Tetapi kamu pula mengikut hawa nafsu, iman tidak bertambah, maka ini jauh dengan Allah, jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana kalau kamu mulia, Allah jaga kamu, kamu tak akan ikut hawa nafsu. Makna mengikut hawa nafsu membawa kepada tidak mendapat pertambahan daripada Allah. Kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, terlebih seni, terlebih halus, terlebih seni-seni yang telah dipedaya dengan dia segala wali akan segala karamat, dan tiadalah maka yang di atas itu, tipu daya di atas itu. Tahukah kita para jamaah, antara tipu daya para wali adalah karamah. Tipu daya para wali itu adalah karamah. Macam mana tipu daya wali ini karamah? Apabila sang wali tadi, tipu daya yang paling halus tadi kepada para wali itu adalah karamah, kemuliaan yang Allah beri kepada dia. Berbentuk dua. Satu, menyalahi adat, perkara luar biasa. Satu perkara yang luar biasa Allah Ta'ala bagi pada dia. Itu karamah luar biasa. Satu lagi yang berbentuk istiqamah dalam amal. Ini yang ranap. Ia ada dua. Satu perkara yang luar biasa dari segi pandangan adat. Seperti apa? Seperti boleh terbang, seperti boleh lipat bumi, contohnya. Itu karamah-karamah. Tapi karamah itu sebenarnya masih lagi tipu daya. Tetapi karamah yang paling tinggi adalah istiqamah di dalam ibadat. Siapakah yang kena tipu daya sedangkan dia wali Allah? Ustaz pernah bertanya dengan guru kita,
bertanya dengan tuan guru kita, adakah para wali ini semua selamat? Maka kata tuan guru kita, semua wali belum tentu selamat. Walaupun dia wali, belum tentu selamat. Tetapi kebanyakan wali itu selamat. Maknanya seperti orang soleh lah. Orang tidak semua orang tengok orang soleh itu selamat, tetapi kebanyakan orang soleh itu selamat lah. Yang semua selamat para nabi, para rasul semua selamat. Tapi para awliya ada yang selamat, ada yang tidak selamat, tapi kebanyakannya selamat. Maka sebagai contoh sebagai contoh orang yang ada karamah tetapi tertipu daya adalah Bausisa. Bausisa ini wali. Dikatakan dalam kisah bahawa Bausisa ini anak murid dia pun boleh terbang atas udara. Itu anak muridnya itu. Namun Bausisa terpedaya apabila Allah Ta'ala uji dia dengan datangnya satu orang yang beribadat mengatasi dia. Padahal pada ketika itu tidak ada orang yang boleh menandingi Bausisa dalam segi ibadat. Tiba-tiba Allah Ta'ala datang satu orang yang memakai pakaian ahli ibadat, sembahyang, tak tidur malam, siang malam tak makan, tak minum, tak tidur. Sedangkan Bausisa walaupun dia kuat sembahyang, sampai masa letih dia rehat, sampai masa mengantuk dia tidur, sampai masa lapar dia makan, sampai masa dia pergi tandas. Tapi orang ini beribadat tak makan, tak minum, tak tidur, tak pergi tandas. Dia rasa hairan, macam mana lah orang ni boleh ibadat itu, dan dia teringin nak beribadat macam orang tadi. Maka orang itu pun berkata, kalau kamu mau beribadat seperti aku, kamu beribadat tak pernah buat maksiat. Aku dahulu ahli maksiat. Maka selepas maksiat bertaubat, orang yang bertaubat ni bila dia beribadat lebih lazat lagi dengan orang yang beribadat tak pernah bertaubat. Maka kalau mu nak ikut cara aku, mu kena buat maksiat kemudian mu bertaubat. Maka dia fikir-fikir yang dia nak bukan maksiat, dia nak lazat dalam ibadat macam orang tadi. Akhirnya dia ikut. Maka dia ringkaskan cerita, dia suruh pilih nak minum arak ke, nak berzina ke, nak membunuh. Dia fikir-fikir, kalau minum membunuh melibatkan orang lain, berzina melibatkan orang lain, minum arak melibatkan dirinya sendiri. Akhirnya dia pilih minum arak. Maka bila dia pilih minum arak, maka dia minum arak, dia pun mabuk. Akhirnya dia pun menzinai seorang wanita, kemudian dia bunuh. Bila dia bunuh saja, akhir sekali dia ditangkap. Bila ditangkap saja nak dihukum, datanglah orang tadi yang mengajar dia tadi. Yang mengajar dia tadi tanya, beritahu pada dia, kenapalah kamu ini buat tiga-tiga, kan aku suruh satu saja. Akhirnya dia minta tolong lepaskan saya. Kata orang itu, boleh lepas, tapi kamu kena qasad, kamu kena sujud pada aku. Aku akan tolong lepaskan kamu. Dia kata, macam mana aku nak sujud? Aku kena ikat. Maka kata dia, kamu qasad dalam hati, niat dalam hati aku sujud pada kamu. Maka dia niat dalam hati sujud, maka Allah Ta'ala datangkan malaikat maut, matilah dia ketika niat sujud. Siapa orang itu? Orang itu adalah iblis, syaitan. Maka tertipu daya. Maka karamah ini para wali masih lagi tipu daya. Bahkan para wali tidak suka karamah. Aib, malu bagi dia kadang-kadang karamah, tidak menceritakan karamah. Maka tipu daya yang paling halus ke atas para wali Allah adalah karamah, kemuliaan. Sebab itu antara tipu daya dapat pujian, itu tipu daya. Dapat pangkat, itu tipu daya. Pengaruh ramai, itu juga tipu daya. Masyhur, itu pun tipu daya. Selagi mana kita ini maknanya berpegang dengan Allah, itulah selamat daripada tipu daya. Baik, maka kena ingat maknanya adab yang penting. Maka apabila kita menjaga adab, maka Allah Ta'ala akan memelihara kita dalam ibadat kita, dalam kehidupan kita. Baik, kita sambung lagi. Maka sayugialah bagi murid itu bahawa jangan menghina pada sesuatu daripada segala adab. Maka jangan memandang rendah dengan adab. Jangan kamu memandang rendah dengan adab.
Kalau kata nak ambil berdoa, macam mana angkat tangan ketika mana berdoa, bagaimana ketika sembahyang, jangan memandang rendah dengan adab. Maknanya dan memudahkan dia bahawasanya yang demikian itu daripada jahil. Memandang mudah pada adab inilah menunjukkan kejahilan. Dan ketiada makrifat kepada Allah, memandang rendah pada adab. Memandang rendah pada adab itu dikatakan orang itu tanda kejahilan dan tidak mendapat makrifat Allah. Antara ni jaga adab kita, lebih-lebih lagi ketika mana kita melakukan ibadah kepada Allah. Adab dalam ibadat, maknanya. Maka jikalau jatuh daripadanya jahat adab, kalau seorang itu jatuh dengan jahat adab, ramai follower pun tipu daya, ya sungguh. Semua pun tipu daya belaka. Seandainya merasa bangga, maka seandainya jatuh adab, jahat adab orang itu, maka hendaklah ia takut daripada demikian itu. Kalaulah dia merasakan ini adab yang buruk bagi dia, maka hendaklah dia merasa takut kepada Allah. Takut yang demikian itu padahal membesarkan bagi amal di dalamnya. Kalau dia merasakan bahawa ini dia telah jatuh adab, buruk adab dengan Allah Ta'ala, maka hendaklah dia merasa takut dan juga dia kena utamakan perintah Allah. Adab dengan Allah ini, kalau buat ibadat sembahyang tak boleh. Salah satu cara buruk adab dalam ibadat adalah melewat-lewatkan sembahyang. Ingat para jamaah, melewat-lewatkan sembahyang itu buruk adab. Seperti apa? Seperti ini contoh saja, maknanya sayugi itu apa Ustaz? Sayugi ini sepatutnya lah. Maka sayugi lah seorang itu bersegera. Sepatutnya seorang itu bersegera menunaikan hak Allah. Maka berlewat-lewat dalam menunaikan hak Allah itu dikira buruk adab. Seperti sembahyang terlalu lewat tanpa sebab. Tiba-tiba sembahyang asar, dia jadi kebiasaan asar lah, sembahyang asar, nak dekat maghrib. Itu pun lepas sembahyang terus lari. Ataupun sembahyang cepat-cepat. Ini juga terlalu cepat. Ini juga dikira buruk adab. Jadi orang yang memandang rendah dalam beradab ini, dia sebenarnya menandakan kejahilan, tiada makrifat Allah Subhanahu Wa Taala, dan hendaklah dia takut. Maknanya dengan perbuatan dia tadi yang buruk adab tadi, bahkan dia kena mengutamakan perintah Allah Ta'ala dan segera kepada taubat. Hendaklah dia bersegera kepada taubat daripada jahat adab tadi. Apabila dia jahat adab, taubat. Sebab itu orang, ada satu kisah seorang yang soleh. Seorang yang soleh ini dia 30 tahun dia sembahyang. 10 tahun 10 tahun 10 ke 30 tak ingatlah. Dia sembahyang, dia tidak pernah lewat waktu. Tidak pernah lewat waktu. Bahkan dia tak pernah tambah rakaat pun. Tidak pernah tambah rakaat pun. Sentiasa menjadi makmum muwafiq. Satu hari dia sembahyang lambat. Bila dia sembahyang lambat, sebelum imam bagi salam, dia mari fikir. Dalam sembahyang dia fikir, nanti tak imam salam aku tambah satu rakaat. Malunya aku pada orang. Malunya aku pada orang, maknanya malunya aku pada orang kerana aku ni sembahyang lewat. Maka dalam keadaan macam itu, dia pun bertaubat kepada Allah. Selama ini, kata dia, aku sembahyang, rupanya aku sembahyang, aku malu dengan makhluk lagi pada Allah Ta'ala. Maka dia bertaubat. Macam mana dia bertaubat? 10 tahun kalau dia sembahyang, 10 tahun ke 30 tahun. 30 tahun kalau dia sembahyang itu tak pernah lewat, dia mengqadakan kembali 30 tahun lalu sembahyang dia. Itu cerita dia. Maknanya kalau sembahyang isyak lewat macam mana? Isyak lewat ini dibenarkan seandainya melakukan ibadat.
Kenapa sembahyang isyak lewat? Ada kuliah isyak, kuliah maghrib lewat. Kenapa isyak lewat? Kerana ada majlis maulid. Kenapa isyak lewat? Sebab wak majlis zikir lewat sembahyang isyak. Kenapa isyak lewat? Sebab maknanya ada wak majlis maknanya buat majlis tertentu, majlis agama lewat tak apa. Kenapa isyak lewat? Tengok bola. Tu lihat. Maknanya kenapa lewat? Tengok drama dulu habis-habis baru isyak lewat. Itu tak boleh. Maka dikatakan bahawa seseorang tadi hendaklah dia ini bila dia merasa salah adab, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Bila dia merasa bersalah, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dikata segeralah kepada taubat daripadanya, padahal takut bahawa berhadap kepadanya balas daripada sekiranya tiada tahu. Kenapa? Kerana kalau dia tidak bertaubat, bersegera kepada Allah Taala, bimbang hukuman akan diterima nanti tanpa dia disedari. Banyak salah adab, banyak maksiat, banyak dosa, tapi tidak mau taubat, tidak mau istighfar, akhirnya bimbang. Takut apa? Takut akhirnya jatuh hukuman. Dalam keadaan dia tidak tahu, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba terus tak sedar, tak boleh nak taubat. Maknanya itu bahaya. Dalam keadaan macam itu, kita ini sebenarnya banyak salah adab sebenarnya dengan Allah. Maka tak dapat tidak, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita sambung lagi. Dan sayugia, sayugia ni sepatutnya lah. Dan sayugianya pula menjauh akan dia murid itu, iaitu orang yang nak kembali kepada Allah Ta'ala. Murid itu daripada segala bahagian kejahatan, segala bahagi kejahatan. Maknanya sebagai segala bahagi kejahatan adab. Dan jikalau ada melintas dalam hatinya atau berlaku atas lisannya sesuatu daripada mereka itu, maka hendaklah ia segera kepada istighfar daripadanya. Dan dikatakan bahawa si murid tadi hendaklah dia cuba menjauhkan diri. Murid ni orang yang nak jalan kepada Allah, dia cuba menjauhkan diri daripada segala bentuk kejahatan adab. Walaupun terlintas di dalam hati, andai kata ada terlintas dalam hati ataupun berlaku atas lidahnya, maka hendaklah dia segera beristighfar kepada Allah. Kan kita sudah cerita Syekh Junaid Baghdadi, dia kata apalah orang muda ini, kalau dia kerja tak payah minta-minta macam ni. Akhir kali dia bertaubat pada Allah. Itu dia bercakap dalam hati. Dia cakap begitu, malam tu dia tak boleh ibadat banyak, tak boleh lazim zikir beribu-ribu, tak boleh. Sebab itu para jamaah sekalian, kalau kita ini nak berzikir banyak tak mampu, kalau kita ini tak mampu nak jaga lidah kita, suka tu boleh jadi apa? Boleh jadi sebab dosa-dosa kita. Sebab dosalah kita ini tidak mampu nak buat taat. Dan kenapa kita buat dosa? Kita tak dapat pertambahan iman dan tak dapat baiki ibadat kita, dan tak dapat pertolongan Allah. Tak dapat pertolongan Allah adalah disebabkan tidak menjaga adab dengan Allah. Itu jawapan dia. Jadi bila kita menjaga adab dengan Allah, macam mana adab dengan Allah? Adab dengan Allah ini, kalau kita tersalah dari segi perkataan, terlintas hati benda yang tak elok, kita kena beristighfar kepada Allah. Beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas setiap kesalahan. Tapi biasa kita guna lidah kita, kita kata orang tak ada istighfar pun. Orang mari rumah kita, kita cerita, awak tahu tak orang ni begini, kita cerita kejahatan orang. Awak baca tak di dalam tu, awak tengok tak dalam TV, ada satu orang pendakwah tu begini, kita pun cerita buruk. Ada tak kita istighfar? Tidak ada istighfar. Cakap buruk orang, lepas pada tu tak ada istighfar pun. Macam mana Allah nak beri pertolongan kepada kita? Bagaimana nak bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, lagu katanya lagi, dan kata Siri, sembahyang aku akan wiridku suatu malam daripada segala malam, dan
ketelanjurku kakiku, berlunjur kakiku pada kiblat. Maka diseru aku, hai Siri, duduk engkau akan kedudukan raja-raja. Maka ku himpunkan kakiku, mana ku tarik balik kaki. Kemudian maka kataku, maha mulia engkau, tiadalah aku melanjutkan kakiku, melunjurkan kakiku itu selama-lamanya. Tengok adab ni, dari segi adab. Dari segi adab, satu ceritanya mengenai Siri, mungkin Siri Sakati. Pada satu malam daripada malam-malam yang seterusnya, Siri As-Sakati ini, Siri ini sentiasa berzikir pada Allah. Dia berzikir, sembahyang, lepas tu berwirid, kemudian berzikir. Tapi satu hari tu, hari yang tidak sebagainya tak begitu, tapi satu hari tu dia ni berwirid, tapi dalam keadaan kaki berlunjur. Kaki berlunjur maknanya. Jadi bila kaki berlunjur tadi ke arah kiblat, kaki berlunjur ke arah kiblat, sedangkan dia berzikir. Selamanya dia tak pernah buat begitu. Dia berzikir. Bila dia berzikir dalam kaki berlunjur menghadap kiblat, tiba-tiba dia mendengar suara, hai Siri, duduk kamu sebagaimana duduk raja-raja, ataupun duduk kamu sebagaimana kamu duduk depan raja. Duduk tenang-tenang, diam-diam. Maka aku dengar suara tu, aku tarik kaki aku serta-merta, tidak lagi duduk kaki aku berlunjur. Maka katanya, maha mulia engkau ya Allah, aku tidak akan melunjurkan kakiku sampai bila-bila. Jaga-jaga. Bagus tak baca Quran? Bagus, alhamdulillah bagus baca Quran. Tetapi kadang-kadang baca Quran kaki berlunjur gitu saja. Kaki berlunjur begitu saja. Pengalaman Ustaz satu ketika kuliah maghrib. Dalam kuliah maghrib, ada kalau orang berlunjur, kita akan letak dalam hati, mungkin dia ini sakit, masuk besi, kita letak macam tu lah, maknanya boleh jadi. Tapi satu hari kita tengah kuliah maghrib ni, kita tengok orang tu bukan berlunjur, baring terus dalam masjid, baring depan, kita nampak daripada jauh tu dia duduk baring. Kita pun teruskan kuliah, cuba tahan sabar. Macam mana kalau kita tengah kuliah tengok orang baring? Tak nak marah pun, cuba tahan. Tak nak sabar, kita teruskan. Tapi hati tak boleh. Akhirnya Ustaz pun berhenti mengajar. Berhenti pun nak habis dah waktu maghrib. Kita kata, minta maaf, saya sepanjang saya kuliah tak pernah lagi orang buat macam ni. Orang buat macam ni. Saya pun bagi tahu, kita pun bagi tahu. Akhirnya dia tengah baring, dia dengar tu, dia pun duduk balik. Kata, saya sepanjang saya buat kuliah, saya tak pernah orang baring macam ni. Dalam tu. Jadi dalam keadaan macam itu, saya pun bagi tahu. Bila bagi tahu saja, esok kan, lepas pada tu dia mari datang minta maaf, Ustaz, gini-gini. Dia baring terus masa tengah kuliah. Dengar kuliah itu bagus, baca Quran itu bagus. Tapi kalau baca Quran kaki berlunjuk itu, di situ tidak bagus, tidak ada adab. Maka bagaimana kita nak mendapat maknanya pertolongan Allah, kebaikan daripada Allah, sedangkan tidak ada adab kita dengan Allah. Maka dia kata, aku lepas pada itu, kata Siri, aku tidak berlunjur buat selama-lamanya sampai ke mati. Selepas peristiwa itu, Siri tidak pernah berlunjur dalam kehidupan dia. Tengok orang dahulu menjaga adab. Baik, kita tengok lagi. Dan katanya Syekh Junaid radhiyallahu anhu, maka berkekalanlah ia masa 40 tahun tiada menunjukkan kaki ia akan kakinya pada malam dan tiada siang. Kata Syekh Junaid Baghdadi, sekali-kali aku tidak pernah berlunjurkan kakiku siang dan malam selama 40 tahun. Maknanya lamanya dia ni, sampai dikatakan bahawa 40 tahun dia tidak pernah berlunjur kaki siang dan malam. Begitulah kita para jemaah, tolong jaga adab. Kadang-kadang ketika mana kita lebih-lebih lagi ketika mana dalam kuliah. Dan dalam kuliah kita jaga adab. Jaga adab supaya dapat ilmu. Mungkin semua pernah semua kenal rasa Syekh Nuruddin Al-Banjari. Sebenarnya Syekh Nuruddin Al-Banjari ini guru ustaz juga.
Sedar tidak sedar sebenarnya Ustaz telah khatam kitab dengan beliau Syekh Nuruddin ni lebih kurang dalam 13-14 buah kitab khatam. Rasanya 16 buah kitab kita khatam dengan Syekh Nuruddin. Daripada kulit ke kulit Ustaz belajar. Masa bila pernah satu ketika itu ada satu program di masjid wilayah. Bersama dengan para asatidz, ustaz-ustaz buat kuliah dengan Syekh Nuruddin. Jadi bila dengar Syekh Nuruddin buat program daurah ini, maka kita pun pergilah belajar dengan beliau. 2 minggu kita belajar. Dan di situ khatam beberapa buah kitab khatam dengan beliau. Dan alhamdulillah ustaz dipilih oleh Syekh Nuruddin supaya Syekh Nuruddin itu Syekh Nuruddin itu pergi suruh pergi di Bogor, di pondok beliau. Maka ustaz pergilah di sana. Berlunjuk kaki sebab apa? Sebab lengah sangat maknanya. Jadi nak bagi tahu, cuba elakkan. Lalu dalam keadaan macam itu pergilah belajar dengan Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin di Bogor. Maka ustaz pergi sana di Bogor boleh belajar. Maka belajar di Syekh Nuruddin itu dia ada meja. Meja tu kita akan tarik tepat sampai kat perut kita. Dan kita akan duduklah, kita pilih nak duduk sela ke, nak duduk macam tahiyat awal ke, macam duduk tahiyat akhir. Maka sepanjang beliau menyampaikan kuliah, kita tak boleh bergerak. Kalau duduk sela lah, kalau dia mengajar 2 jam lah tidak boleh bergerak. Bahkan ketika mana menyampaikan ilmu, Syekh Nuruddin tidak membenarkan memandang kiri dan kanan. Begitu. Dan pernah ditanya kenapa, dia kata begitulah kata Syekh Nuruddin, kami mendapat ilmu dengan adab. Begitu maknanya. Jadi kalau boleh jaga adab, moga-moga Allah akan beri pertolongan kepada kita. Adab adalah pintu mendapat pertolongan Allah. Ingat tu adab adalah pintu untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kata Abu Qasim Al-Kushairi radhiyallahu anhu, adalah syekhku itu Abu Ali Daqqaq, tiada bersandar ia kepada suatu, tak pernah bersandar. Maka adalah pada satu hari di dalam satu tempat, maka berkehendak aku bahawa menghantarkan bantal di belakangnya. Dia tengok gurunya Abu Ali Daqqaq dalam keadaan tidak pernah menyandar. Satu hari dia tengok guru dia pun nak hantar bantal supaya gurunya menyandar. Kerana kulihat akan dia tiada bersandar. Tengok dia tidak bersandar, maka ditaruhkan bantal itu sedikit-sedikit. Maka kusangka akan dia bahawa gemar kepada bantal itu. Aku pun ambil bantal, aku cuba letak belakang sikit-sikit letak belakang dia. Aku sangka mungkin guru aku ni Abu Ali Daqqaq ni akan rasa gembira kerana boleh letak bantal untuk dia menyandar belakangnya. Kerana tiada ada atasnya kegembiraan. Maka dikatakan bahawa dia letak bantal tadi kerana Abu Ali Daqqaq ni memang dia tak pernah menyandar. Jadi bila tak pernah menyandar, maka guru dia tengok gitu, dia pun letaklah. Cubalah letak bantal perlahan-lahan. Jadi dia sangkanya bahawa bila letak bantal perlahan-lahan tadi, dia sangka mungkin gurunya akan suka. Suka. Kenapa? Yelah orang letak bantal maknanya. Jadi maknanya dalam keadaan macam itu ketika mana dia letak bantal sedikit-sedikit, kerana tiadalah atasnya itu al-farah, kegembiraan. Maka seperti yang demikian itu, kemudian maka katanya tiadalah aku berkehendak kepada bersandar. Jadi dia letak bantal belakang, dia sangka bahawa gurunya suka, tapi gurunya tak nak. Guru kata tiada sekali-kali aku nak benda pun, nak sesuatu untuk bersandar. Maka telah ketahui bahawasanya tiada bersandar ia pada suatu selama-lamanya. Beliau ini Abu Ali Daqqaq tidak pernah bersandar, tidak pernah menyandarkan belakang dia itu tadi. Kalau dengar tazkirah daripada YouTube sebelum lena, boleh ke
baring Ustaz. Maknanya dia berbeza sedikit lah. Yalah, ada yang kata lipat baju pun ada. Berbeza sedikit lah dengan apa ni, berada di dalam kuliah betul. Apa pun kita mendengar dalam YouTube, dalam live macam ini, ataupun kita dengar dalam apa ni, maknanya dalam pengajian-pengajian yang online dan seumpamanya ni, sebaiknya kena ada adab juga sebaiknya. Tapi kalau orang tu duduk sambil-sambil dia buat perkara-perkara itu, maknanya tidaklah kita katakan bahawa ini buruk adab, hanya kurang afdal sahajalah. Kurang afdal sahaja. Yang paling penting dapat ilmu. Seafdalnya begitu. Seafdalnya duduk. Hanya kalau ditanya, ya ustaz pun kadang-kadang bila kita keletihan sangat tu, kita pun baring-baring, tak nak duduk saja, kita pun pasanglah kaset-kaset mengaji ke, ataupun apa dia ni, kuliah-kuliah dalam keadaan baring. Itu pun pernah je kalau dalam keadaan letih sangat tu, kerana tidak mahu rugi masa. Tidak mahu rugi masa. Tetapi masa di Dar Mustafa, kalau siapa yang pergi di Dar Mustafa itu, kadang-kadang mereka berzikir sambil berjalan. Sambil bersalaman mereka berzikir, zikir. Sedangkan afdal zikir kan duduk tenang-tenang, maka sebenarnya tidak jadi masalah. Yang afdalnya itu kita duduk sebaik-baiknya. Yang penting tutup aurat. Ketika dengar majlis ilmu, tutup aurat. Kemudian ada air sembahyang, kita ada sembahyang. Dan juga jangan melakukan perkara-perkara yang jatuh kepada maksiat. Ada pun lipat baju tu harus, boleh lagi. Ada pun baring, benda yang harus. Tetapi jangan sampai kepada membawa perkara maksiat. Ada pun di dalam majlis ilmu, duduk depan mata ustaz, duduk dalam, itu tidak boleh sama sekali. Jangan kita kuliah begitu, maknanya. Baik, kita tengok. Kita tengok. Dan seterusnya, bagi ustaz tidaklah salah, hanya afdalnya lebih baik kita dalam keadaan yang tu, yang mananya gitu, tidak ada masalah. Dan seterusnya diceritakan, ya kalau kita nak ikut adab orang dulu, memang kita tidak mampu. Apapun antum semua mendengar kuliah bersama ustaz pun, ustaz sudah rasa gembira. Yang paling penting dapat ilmu. Keutamaan kita lebih-lebih lagi kita bila kita berada di dalam majlis ilmu tersebut. Dan telah diceritakan orang akan seorang sufiah, orang ahli sufi, hilang anaknya yang kecil, maka tiada diketahui baginya mana anak kecil dia hilang ni. Dia pun tidak tahu. Maka dikatakan bahawa hilang dia ini 3 hari. Maka dikata orang baginya, jikalau engkau pinta akan Allah Ta'ala bahawa mengembalikan akan di atasmu. Seorang ahli sufi kehilangan anak, 3 hari dah anak dia tak balik. Orang pun kata, kamu seorang ahli sufi, orang yang kuat ibadat, ahli dekat dengan Allah, kamu mintalah dengan Allah Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan kembalikan anak kamu yang hilang tadi. Maka katanya, berpaling aku atasnya pada hukum terlebih sangat daripada hilang anak. Katanya, daripada aku, berpaling aku daripada hukum lebih besar daripada hilang anak. Ini makam orang-orang yang tertentu. Maksudnya macam mana? Maknanya dia lebih suka redha dengan ketetapan Allah. Lebih suka redha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikatakan bahawa berpaling aku ini ataupun berpaling aku terhadap hukuman apa yang Allah Ta'ala putuskan itu, aku macam tak setuju, tak suka, itu lebih berat daripada hilang anak. Biarlah hilang anak, aku rasa aku redha saja. Masya Allah, ini orang-orang yang orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia begini, kata Syekh Abu Bakar Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Habib Umar Abdul Rahman Al-Atas sahibu ratibul atas. Lepas maghrib, buku zikir itu lepas maghrib ada roti atas. Dia pengarang roti atas itu. Dia satu hari anak dia hilang, anak dia meninggal. Bila anak dia meninggal, orang ucap takziah pada dia. Orang pun ucap takziah pada dia. Apa dia kata?
Dia kata bagi orang kehilangan agama ni orang pandang remeh. Tapi bagi aku kehilangan agama tu lebih besar. Lebih besar, aku pandang tinggi. Ramai manusia kehilangan agama dia pandang remeh. Tetapi bagiku kehilangan agama lebih besar daripada segala-galanya. Apa maksudnya? Dia mengatakan, bagiku ketinggalan jemaah lebih aku sedih daripada kehilangan anak aku. Daripada kematian anak aku tu aku sedih, memang sedih. Tapi sedihnya kematian anakku lebih lagi aku sedih dengan kehilangan jemaah. Sembahyang berjemaah, tengok. Kerana musibah kehilangan anak adalah musibah dunia. Musibah kehilangan rakaat adalah musibah akhirat. Begitu pandangan orang-orang sufi. Maknanya. Maka diceritakan bahawa dia kata aku lebih sukalah maknanya apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Maka dia pun tidak berdoa pada Allah Ta'ala, serah kepada Allah. Ini seorang ahli sufi, wali Allah Ta'ala. Lalu dikatakan lagi, dan kata Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu, tiada diperoleh seorang darjat yang saleh hingga melalui 6 perkara. Ingat ada 6 perkara kata Ibrahim bin Adham. Nak jadi orang yang saleh ni melalui 6 perkara. Yang pertama, tutup pintu nikmat, terbuka pintu kesakitan. Yang pertama, tutup pintu nikmat, tidak mencari kemewahan, tidak mengambil nikmat yang banyak, lebih mengambil jalan susah. Contoh kita yang senang, maknanya nikmat, nak makan banyak-banyak nikmat, tapi saja nak makan sikit-sikit saja. Itu hak ringan lah tu. Maknanya kita cari contoh hak ringan. Ataupun nak tidur sedap, tapi tidur sikit-sikit saja, ambil jalan susah. Ambil jalan susah. Maknanya yang pertama kita tutup. Dia kata tutup pintu nikmat, pilih pintu kesusahan. Yang kedua, tutup pintu mulia. Tutup pintu mulia, terbuka pintu hina. Jangan cari kemuliaan makhluk. Biarlah maknanya tutup pintu kemuliaan. Maka tidak mencari kemuliaan, tetapi maknanya tidak mencari kemuliaan dunia, bahkan membuka pintu kehinaan. Tak apa, orang pandang hina tak apa, tidak ada masalah. Maka mereka lebih memilih jalan dipandang hina daripada dipandang mulia. Dipandang mulia bahaya sebenarnya. Orang puji kita setiap hari bahaya. Kita pun rasa mulia, maka merasa diri mulia itu hina di sisi Allah. Ingat, merasa diri mulia hina di sisi Allah. Merasa diri hina itu mulia di sisi Allah Ta'ala. Tutup pintu kemuliaan, pilih pintu kehinaan. Dan yang ketiga, menutup pintu kesenangan dan buka pintu kesukaran. Pintu-pintu yang senang, jangan ambil jalan senang. Maknanya kena lalu jalan-jalan kesusahan. Apa maksud pintu kesenangan? Jangan banyak rehat. Jangan kita banyak rehat. Sikit-sikit nak rehat, sikit-sikit nak rehat. Buka pintu kesusahan, iaitu pintu mujahadah, lawan hawa nafsu kita. Jadi kalau boleh kurangkan kita rehat, banyakkan ibadat kepada Allah. Maknanya kalau ikut nak rehat, memang boleh rehat, sekejap-sekejap rehat, kejap-kejap tidur. Tapi kalau boleh kurangkan tidur, kuatkan ibadat, tutup pintu rehat. Kata rehat langsung, rehat, tetapi jangan terlalu banyak rehat, dan buka pintu kesusahan, lawan hawa nafsu, biar susah macam mana pun. Dan yang keempat tutup pintu tidur, buka pintu jaga. Kurangkan tidur, banyakkan berjaga. Kurangkan tidur, banyakkan berjaga, yakni bangun qiyamul lail. Qiyamul lail, berzikir dan seumpamanya. Dan yang kelima, tutup pintu kaya dan terbuka pintu fakir. Jangan mengejar kekayaan dunia. Seandainya Allah memberi kekayaan dunia, ingat kekayaan dunia itu bukan milik kita. Bantu-bantulah pada orang yang lain yang lebih susah. Tapi antara dunia dan kaya dengan fakir, lebih senang memilih fakir daripada kaya.
maknanya. Tetapi tidaklah kata menolak kekayaan. Siapa yang mendapat kekayaan, teruskan dengan kekayaan itu, tetapi cari jalan hidup kefakiran. Siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu hidup dia macam mana? Hidup seperti orang miskin, banyak lapar. Hebat tak Sayyidina Abu Bakar? Kaya, sangat kaya, tapi Sayyidina Abu Bakar banyak berlapar dalam hidupnya. Maknanya kehidupannya kaya, tapi jalannya jalan fakir. Itu contohnya saja. Dan yang keenam, tutup pintu angan-angan dan terbuka pintu menyegerakan. Jangan banyak angan-angan. Buka pintu bersiap sedia. Bersiap dia dengan menghadapi kematian. Jadi begitulah maknanya pintu. Dan tutup pintu angan-angan dan buka pintu menyegerakan bagi maut, iaitu buat persiapan dengan kematian. Jangan kita angan-angan panjang, kerana angan-angan panjang ini binasa sebenarnya kehidupan kita. Maka itu yang keenam yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham tadi. Dengan 6 pintu ini, maka kalau berjaya dia, maka termasuklah dia di kalangan orang yang saleh. Dan berkata Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, adalah pada Bukit Lebanon. Nanti cerita, ada Bukit Lebanon, maka kulihat buah delima. Ibrahim Khawas ni masa tu dia jalan-jalan dekat satu bukit tu, dia nampak buah delima. Maka ingin aku akan dia, aku rasa nak makan buah delima, maka aku ambil satu. Maka dia pun ambil buah delima. Dia petik buah delima orang tadi. Dia tak tanya dah orang, dia tengok buah delima, oh sedapnya, dia pun ambil, dia petik. Maka ku belah akan dia, maka ku makan masam. Dia pun ambil, dia pun belah, dia makan. Ternyata buah itu masam. Ku tinggalkan delima itu. Dia makan buah delima tadi, masam dia pun lepas, dia pun tinggalkan. Maka lalulah aku pun terus jalan. Jalan. Ku lihat seorang lelaki. Tiba-tiba nampak seorang lelaki yang tersembunyi. Lelaki itu lebih dalam keadaan tertutup, tersembunyi. Tersembunyi ini maka dilindungi oleh pokok-pokok ke daun-daun gitu. Sesungguhnya telah berhimpun atasnya beberapa tebuan. Dia baring ada tebuan dekat kepala dia tadi. Dekat kepala dia tebuan. Maka kataku, Assalamualaikum. Dia pun bagi salam. Dia pun bagi salam, Assalamualaikum, pada lelaki yang ada tebuan tadi kat kepala dia tadi. Maka lalu aku maka katanya, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Dia terus jawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim, sebut nama. Ya Ibrahim. Maka kataku, betapa kenal akan aku? Macam mana mu boleh kenal nama aku? Kata dia. Maka katanya, barang siapa mengenal Allah, maka tiadalah tersembunyi atasnya sesuatu. Betul, orang yang kenal Allah ni, Allah buka belaka. Jangan main-main. Orang ahli makrifat ni kadang-kadang dia tengok kita je tahu dah ahli maksiat maknanya. Maka tiadalah tersembunyi atasnya sesuatu. Orang yang mengenal Allah tidak tersembunyi atasnya sesuatu. Nescaya dipeliharanya engkau daripada tebuan ini. Maka tiadalah tersembunyi atasnya sesuatu. Maka kataku, kulihat bagimu ada satu hal serta Allah. Aku tengokmu ni, ada satu keadaan kamu ni betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala. Boleh kenal apa nama tadi. Maka jikalau engkau pohon akan dia, memeliharalah akan dikau. Nescaya maka jikalau engkau pohon akan dia, memeliharalah akan dikau. Nescaya dipeliharakan engkau daripada tebuan ini. Maka katanya, dan kulihat bagimu satu hal, maka serta Allah Ta'ala. Maka jikalau engkau pohonkan akan dia, akan memelihara akan dikau. Nescaya dipelihara engkau daripada syahwat delima. Kerana sengat delima itu didapati sakitnya di dalam akhirat.
dan sangat terbuat itu dapati sakitnya dunia. Ceritanya begini. Ceritanya Ibrahim bin Khawas dia berjalan. Tiba-tiba dia berjalan, dia tengok ada satu pohon buah delima. Bila dia tengok pohon delima, dia kata sedap sungguh buah delima ni. Maka dia pun diambil buah delima tadi. Bila dia ambil buah delima, dia pun belah, dia pun makan. Bila makan masam, dia pun lepas. Dia pun tinggalkan. Dia pun jalan. Dia ambil hak orang, dia makan, dia tinggalkan, dia jalan. Jalan, tengok-tengok ada orang. Orang tu lebih tertutup dengan daun-daun tu. Rupanya dia tengok-tengok, ada orang situ. Dia pun tengok orang tu terbaring. Orang tu terbaring dalam keadaan kena sengat terbuan. Dan ada beberapa terbuan lagi kat kepala dia. Dia pun beri salam, Assalamualaikum. Maka orang tu jawab, Waalaikumsalam ya Ibrahim. Dia pun terkejut. Macam mana dia boleh kenal nama? Macam mana kamu boleh mengenal namaku? Kata Ibrahim Al-Khawas tadi. Kata orang yang kena sengat terbuan, orang yang mengenal Allah, tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Lalu katanya Ibrahim Khawas ni, aku tengok kamu ni ada hal dengan Allah. Ada keadaan kamu ni berserta dengan Allah. Kenapa kamu tidak minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala selamatkan kamu daripada disengat terbuan? Katanya Ibrahim Khawas, kalau kamu berdoa kepada Allah, kamu nasib tidak akan tersengat dengan sengat terbuan tadi. Kalau kamu berdoa dengan Allah. Maka jawab lelaki yang kena sengat terbuan, aku juga melihat kamu ada hal dengan Allah, ada keadaan kamu dengan Allah. Kalaulah kamu berdoa kepada Allah supaya kamu tidak disengat dengan sengatan nafsu yang kamu mengambil buah delima orang tadi, nasib Allah peliharakan kamu. Ketahuilah, sengatan terbuan ini sakit dia hanya atas muka dunia saja. Tetapi sengatan nafsu kamu yang menyebabkan kamu ambil buah delima orang, kamu sengatan itu akan sampai kepada akhirat. Maknanya sakitnya sampai kepada akhirat. Maka ketahuilah, sengatan nafsu itu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa terbuat. Maka demikianlah katanya, sengatan nafsu lebih berbisa daripada sengatan binatang yang berbisa. Jaga-jaga maknanya kedudukannya. Baik, kita sambung lagi sikit lagi. Dan kata Sulaiman radhiyallahu anhu, meninggalkan syahwat daripada segala syahwat nafsu itu terlebih memberi manfaat bagi hati. Meninggalkan syahwat itu lebih beri manfaat pada hati. Kalau kamu berzikir, nafsu tak tinggal. Kalaulah kita ini semayang-semayang, nafsu tak tinggal, wasa tak mengenai, lidah tak jaga, telinga tak jaga, hati tak jaga, maka tak manfaat. Tapi kalau kamu ini makna meninggalkan syahwat nafsu tadi, itu terlebih manfaat bagi hati. Daripada apa? Daripada puasa setahun. Kita bukan puasa setahun, bertahun-tahun dah kita puasa. Tiap kali Ramadan puasa amal. Tapi bila habis Ramadan, gitulah kita. Ustaz lah, memang tidak mungkin maknanya, tapi begitulah keadaannya. Maka dikatakan lebih baik daripada puasa setahun dan juga mendirikan ibadat dalam setahun tadi dalamnya. Dan kata setengah mereka itu, barang siapa mencita pada sesuatu daripada barang yang telah diharuskan oleh ilmu, sesuatu dia inginkan sesuatu yang benda tu harus dari segi ilmu, dari segi ilmu boleh, harus hukumnya, padahal mengenal lazat nascai dibalas dengan mensia-siakan umur, dan juga keras hati dan cinta kepada dunia. Kalau di benda harus, dia pun bercita-cita. Apa je cita-cita? Benda tu harus. Saya ni satu hari saya nak kereta besar, contohnya. Satu hari saya nak rumah besar. Cita-cita akan datang. Cita-cita saya tu saya nak bawa banglo kot, tiga tekak. Tak salah, mana selagi mana dia tidak mengambil orang. Tapi bila dia ada cita-cita benda yang harus, benda itu tidak salah, maka dia akan ditimpu apa? Yang pertama, umur dia sia-sia. Umur dia pun sia-sia, hilang keberkatan umur. Duk mikir hak tu saja. Kemudian yang kedua, hati jadi keras. Yang ketiga, jadi cinta dunia. Sebab tu jangan bercita-cita dengan satu yang kita tak ada. Satu hari bercita-cita nak jadi wakil rakyat, contoh saja. Satu hari bercita-cita nak jadi jutawan.
Saya berniaga ni, saya sampai jadi jutawan lah. Saya kalau boleh saya nak jadi jutawan. OKB, orang kaya baru. Saya satu hari nanti saya akan memiliki 3 buah banglo. Kalau dia memfikir satu hari saya nak memiliki 3 buah masjid, boleh tahan, bagus. Tak ada masalah. Itu bercita-cita agama, tak apa. Bercita-cita agama. Saya satu hari nanti saya nak pergi Mekah, itu tak apa. Tapi bercita-cita dunia, kamu akan ditimpa 3. Apa dia? Umur sia-sia. Itu yang pertama. Nak kerja jadi jutawan, tak jutawan pas sudah. Maknanya yang kedua, hati jadi keras. Dan yang ketiga, jadi bertambah cinta dunia. Baik. Dan kata Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu, 3 perkara barang siapa menuntut dia, mencari dia 3 perkara tadi, maka senyap cenderung ia kepada dunia. Kalau dia cari 3 ni, maka cenderung dia kepada dunia. Apa dia? Yang pertama, rezeki, menuntut rezeki. Cari rezeki lebih-lebih. Saya nak cari duit banyak ni. Satu hari nanti dalam bank saya 1 juta. Satu hari nanti maknanya saya akan memiliki kekayaan besar. Satu hari nanti saya ada syarikat besar. Maka jatuh kamu cinta dunia. Yang pertama apa? Yang pertama dikatakan kepada siapa yang mencari ini, dia kira cenderung kepada dunia. Yang pertama, rezeki, harta benda. Dok sibuk-sibuk harta benda. Sebenarnya rezekinya sibuk, Tuhan tetaplah kedah. Begitu. Yang kedua, perempuan. Ambil tah. Ni orang lelaki dok kira dah. Maknanya kadang-kadang mencari wanita. Itu juga termasuk dengan cinta dunia. Dan yang ketiga, menyuruh hikayat, sembang-sembang, banyak cerita-cerita, akhir sekali membawa kepada cinta kepada dunia. Jangan main-main maknanya. Kadang-kadang begitulah. Habis masa dengan menyuruh bercerita. Orang bahasa kita mudah ni bahasa mudah kita ni menghabiskan masa dengan bersembang-sembang, bercerita tak habis-habis, maka termasuk dalam orang yang cenderung kepada dunia, wal-iyazubillah. Dan lagi dan katanya, tiada kulihat seorang daripada sahabat kami yang beristeri, maka tetap ia atas martabat dia. Maka dikatakan bahawa kalau seorang itu, aku tak nampak pun seorang daripada sahabat kamu yang beristeri, mereka tetap berada di martabat masing-masing. Jadi dalam keadaan maknanya, kalau orang tu sudah ada ataupun dia cari rezeki banyak, bukan kadang-kadang dia kedudukan dia begitu juga, taklah semakin dekat dengan Allah. Tak kira lah, sama saja harta ke, perempuan ke, ataupun benda-benda yang cari itu, kedudukan dia tidak berubah, sama saja, bahkan lebih teruk lagi maknanya. Baik, kita tengok. Dan lagi dan kata orang bagi setengah mereka itu, kerana apa tiada engkau beristeri, maka katanya beristeri itu tiada patut ia melainkan yang bernama lelaki. Dan dan aku belum lagi sampai kepada martabat lelaki. Dia tanya, ada satu orang tu tanya, kenapa? Maknanya kenapa kamu ini, dia kata, mengapa kamu tidak mahu berkahwin? Mengapa kamu tidak mahu beristeri? Maka jawabnya, tidak wajar beristeri kecuali orang yang betul-betul digelar lelaki. Adapun aku sendiri belum sampai kepada martabat lelaki. Lelaki ni maknanya orang yang rijal ni, maknanya orang yang maknanya orang yang kedudukan dia, iman dia kuat, kedudukan dia baik dan seumpamanya lah maknanya. Dan disebut lagi dan kata setengah mereka itu, apabila beristeri seorang itu, maka adalah ia mengendarai perahu. Mengendarai perahu. Apabila beranak baginya, maka adalah ia karam perahunya. Maka katanya lagi, ada seorang mengatakan bahawa apabila seseorang itu berkahwin, beristeri, bererti dia telah mengendarai perahu. Tetapi apabila ada anak, akhirnya perahu tu karam.
kadang-kadang betul juga. Ada orang masih tidak ada isteri, bagus dia. Ada orang masih dia tak kahwin, bagus. Kahwin, jadi liur, ada juga. Ada orang yang dia ini ada isteri bagus, bila ada anak dia jadi liar pula. Begitulah keadaan dia. Kadang-kadang ada isteri, bila ada anak karam tenggelam dia. Nah, begitulah keadaan, kecuali rijal, orang lelaki tadi. Maknanya. Dan kemudian lagi, dan tersebut dalam hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang kita ni. Sikit lagi ya. Bahawasanya sebaik-baik kamu kemudian daripada hijrah 200 lelaki yang khafiful hal. Maka dikata orang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu khafiful hal? Maka sabdanya maka sabdanya iaitu yang tiada mempunyai ahli dan tiada mempunyai anak baginya. Kata Rasulullah, sebaik-baik kamu ini ada 200 lelaki yang khafiful hal. Khafif ni ringan keadaan dia. Lalu ditanya, siapa itu khafiful hal? Maka katanya khafiful hal itu adalah orang yang tidak orang yang mempunyai keluarga tapi dia tidak mempunyai anak. Jadi mudah dia nak berjihad ke, nak uruskan dan seterusnya dan sebagainya, nak menguruskan ibadat dan seumpamanya. Dan katanya Huzaifah al-Mar'ashi radhiyallahu anhu, sayugianya bagi lelaki itu jikalau dipilihnya antara dipadu tengkuknya dan antara beristeri dalam fitnah, nescaya dipilihnya dipadu tengkuknya atau beristeri di dalam fitnah, kerana pekerjaan beristeri itu membawa kepada iktisabul haram, usaha kepada haram, dan mengerjakan dosa di dalam zaman fitnah. Dan dipadu tengkuk itu sebaik-baik hal dan terpuji kesudahannya daripada mendatangkan berbuat sesuatu daripada maksiat kepada Allah. Kalaulah dikatakan bahawa bagaimana nak pilih sama ada kena pukul tengkuk ke ataupun beristeri dalam keadaan fitnah. Dalam keadaan fitnah, kadang-kadang beristeri dalam keadaan fitnah ni macam-macam lah. Bila berkahwin, kerja tak ada, kemudian lepas daripada tu tak mampu nak beri didikan, lepas pada tu bersifat kasar dengan isteri, akhir sekali bawa fitnah dalam kehidupan. Dia kata lebih baik aku pilih kena pukul tengkuk akulah daripada berkahwin, akhir kali membawa kepada perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Baik, dan seterusnya lagi ditanya setengah mereka tu, adakah didapat oleh orang yang maksiat itu atas taat, atas manis taat? Maka katanya tiada oleh orang yang mencita pada maksiat itu. Kalau kita bercita-cita nak buat maksiat ataupun orang yang duduk dalam maksiat, dia tak akan dapat manis merasa taat kepada Allah Ta'ala. Dan sebesar-besar jahat adab murid itu cenderung ia kepada orang ahli dunia. Maka seburuk-buruk adab adalah hati cenderung kepada ahli dunia. Maknanya cenderung pada ahli dunia, dan hampir ia kepadanya dan bersahabat, duduk dengan orang ahli dunia dan bersahabat dengan orang dunia. Ini adalah dikatakan bahawa orang itu buruk adabnya. Apabila duduk dengan ahli dunia, maka tidak lain orang ahli dunia je tak cakap dak akhirat, cakap bab dunia saja, jaga-jaga. Dan kata Imam Qushairi radhiyallahu anhu, dan setengah daripada hal murid itu, iaitu orang yang berjalan pada Allah, menjauh daripada orang yang ahli dunia. Hal orang yang nak berjalan pada Allah, dia menjauhkan diri daripada orang yang cinta dunia. Maka bahawasanya bersahabat dengan mereka itu racun yang membunuh. Bersahabat dengan orang yang maknanya bersahabat dengan orang yang cinta dunia bagaikan racun yang membunuh. Kerana bahawasanya mereka itu tiada memberi manfaat padanya, tak ada manfaat pun, dan menjadi kurang ia dengan sebab mereka itu. Akhir kali menjadi kurang iman. Maknanya dengan sebab berkawan dengan ahli dunia. Dan firman Allah Ta'ala, jangan engkau taat kepada orang yang lupa. Lupa makna hatinya. Fala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina, daripada menyebut kami. Jangan kamu ikut, jangan kamu taat kepada orang yang Allah lalaikan hatinya berzikir kepada Allah. Maknanya
dan wattaba hawa, dan orang yang mengikut hawa nafsu, dan adalah pekerjaan itu amat kesalahan. Sebab kita jatuh salah adab ni kadang-kadang dengan sebab kita berdampingan orang yang ahli dunia, berdampingan dengan orang yang lalai kepada Allah. Dan setengah daripada yang terlebih besar perkara jahat adab itu menceraikan antara segala maqam dan hukum atas ahlinya dengan sebab memandang segala halnya. Maka kerana itulah kata mu'alif, ada kenyataan ini kita akan sambung akan datang insya-Allah. Moga-moga kuliah kita pada malam ini dapat manfaat kepada semua para jamaah. Ingat, jagalah adab ketika mana kita belajar bersama dengan guru ataupun dengan ibu bapa ataupun dengan orang yang soleh. Dan dalam waktu yang sama kita cari jalan-jalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Keutamaan kita mencari redha Allah. Kata Ibrahim, Ibrahim bin Adham, tutup pintu nikmat, buka pintu kesusahan. Tutup pintu mulia, buka pintu kehinaan. Tutup pintu rehat, buka pintu susah payah. Tutup pintu tidur, buka pintu jaga. Tutup pintu kaya, pilih pintu miskin. Tutup pintu angan-angan, pilih pintu bersiap sedia untuk kematian. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita yang banyak kita salah adab dengan Allah. Lebih-lebih lagi orang yang bercakap ini, dia hanya bercakap, kadang-kadang tak mampu beramal. Jadi mohon pada Allah, Allah ampunkan, dan minta doa pada antum semua. Moga Allah Ta'ala mengampunkan orang yang bercakap ini dan Allah ampunkan orang yang mendengar. Moga-moga majlis kita mendapat kebaikan, keberkatan daripada Allah Ta'ala. Dan minta maaf banyak-banyak kalau ada tidak dapat memahami. Rujuklah kepada orang yang lebih alim, lebih soleh. Dan ustaz bukanlah orang alim, bukan orang soleh. Maknanya hanya sekadar tolong membaca, saling memperingati. Membaca ini bukan memberi nasihat pada orang, tetapi memberi nasihat kepada diri sendiri. Walaupun diri tidak soleh tapi menyuruh orang jadi soleh supaya jangan jadi macam dari diri kita yang tidak soleh ini. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Moga-moga Allah redha kita semua. Ustaz doakan semua mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan para jemaah sekalian yang mana yang ada zikir, yang sebuku amalan zikir itu, bacalah sekadar mana yang mampu. Tidak memberatkan sangat. Dia setiap waktu itu ada zikir. Kalau tak boleh subuh, baca zuhur. Tak boleh zuhur, baca asar. Tak boleh asar, baca maghrib. Tak boleh baca maghrib, baca isyak. Walaupun satu zikir pun diminta, jangan tinggalkan. Dan teruskan amalan. Amalan niat. Kita berniat pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami semua pagi besok ingin sembahyang subuh berjemaah. Maka tolonglah kami, ya Allah. Tolonglah kami. Maka niatkan dalam hati untuk sembahyang subuh berjemaah besok pagi awal-awal waktu. Dan selepas sembahyang subuh, niatkan lagi minta supaya sembahyang zuhur pula berjemaah. Moga-moga Allah Ta'ala beri pertolongan. Pengalaman kita bila kita niat begitu, insya-Allah Allah pemudahkan kita. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.